Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi ya kepada pelajar-pelajar saya yang saya kasihi sekalian. Baik, alhamdulillah. Pagi ni sekali lagi ya sama-sama kita dapat meneruskan kita punya pertemuan di RPT tingkatan 3 dan hari ni kita akan sambunglah. Seterusnya sambung kepada bab yang gambar yang seterusnya, topik yang seterusnya. Macam minggu lepas kita dah bincang tentang reka bentuk pada produk-produk sedia ada. Okey, yang tu kita bincang minggu lepas kepada produk-produk sedia ada. Cuma untuk minggu ini, kita akan teruskan dengan kalau ada buku teks boleh buka buku teks. Okey, saya terpaksa tutup video saya video muka saya untuk kurangkan jumlah upload yang saya hantar ke internet. Okey, mari kita nak bincang. Hari ni kita nak tengok tentang jelek. Selagi ni. Gambar keluar. Okey, masihkan gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok ni kita dah pernah bincang waktu kita tingkatan 2. Cuma saya nak ulang balik lah. Okey, apa gambar rajah blok? Okey, baik. Bismillah. Okey. Gambar rajah blok ni tujuan dia adalah untuk kita melihat untuk menggambarkan tentang proses, tentang sistem mekatronik tu sendirilah. Okey. Sistem mekatronik tu sendiri. Kenapa saya sunting pun? Okey, ni. Bila sebut ada input, bila sebut ada proses, bila sebut ada output, yang ini adalah sistem. Okey, yang ni adalah sistem. Kejap, dengar ke tak ni? Saya duduk nak terus. Awak tak dengar. Saya harap dengar Kita baru mula ni. Saya tunggu orang tadi semua ni. Dah lambat macam mana kan? Okey. Terusnya. Bila kata sistem, so dia mesti ada input, ada proses, ada output. Dan sebuah gambar rajah mekatronik, sebuah gambar rajah mekatronik, dia elemen ataupun yang kita tulis dalam input, dalam proses, dalam output ni kita kena jelas. Okey. Dan biasanya, kalau awak masih ingat lagi, sebuah sistem elektronik ke? Waktu kita buat dulu kita tingkatan 2 kita ada buat analisis fungsi. Yang ada anak panah kejap-kejap dia garis putus-putus. Ada setengah tu garis bengkok-bengkok. Ada satu garis lagi dia tebal. So itu kita panggil dia analisis fungsi. So bila kita sebut gambar rajah blok, gambar rajah blok ni biasanya kita kena faham. Dia ada peranti, kita sebut peranti input. Ingat tak kita belajar di tingkatan 2 kita ada peranti input dalam tajuk elektronik. Kemudian kita ada peranti jenis output. Yang ni dalam bab elektronik. Kita ada buat gambar rajah blok dengan tujuan kita faham tentang macam mana operasi sesebuah sistem elektronik. Okey. Cuma saya nak bagi awak faham dalam proses,
Yang ni kita ada sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, kawalan dan pengaturcaraan. Okay, kita ada sistem kawalan dan pengaturcaraan seperti mana yang ditulis dalam ni lah. Ni ada kawalan, ada pengaturcaraan, ada kawalan. Baik. Dalam tajuk mekatronik, ni benda yang sama macam elektronik, cumanya kita gabungkan dia dalam sistem-sistem yang menyeluruh. Bermaksud, tengah ni masih lagi ada sistem kawalan dan pengaturcaraan. Pengawal ni merujuk kepada microcontroller. Okey, merujuk kepada microcontroller. Ni tengah-tengah. Yang saya tunjukkan minggu lepas, ingat tak? Ingat tak? Kalau tak ingat, saya tunjuk lagi. Microcontroller tu apa benda? Okey. Dan macro, kalau tak ingat beritahu beritahu, maklum. Nak tulis pun boleh. Tapi kadang-kadang tulis ni saya tak perasan sebabnya saya tak buka diksi punya paparan. Saya nampak je paparan saya menulis. Okey. Kemudian, microcontroller ni kita kena bagi arahan. Arahan tu akan datang dalam bentuk pengaturcaraan. Pengaturcaraan. So, kita letak pengaturcaraan dalam micropengawal. So, pengawal akan baca. So, apa yang dia nak baca berdasarkan input yang kita bagi. So, kita kena kenal peranti masukan kita. Dan peranti input tu kita kena kenal. Okay, peranti input sama ada kita nak letak penderia atau kita nak letak penderia ke ataupun sensor. Nak letak sensor ke ataupun selain daripada penderia kita ada perintah boleh laras. Perintah boleh laras. LDR. Kita ada perintah boleh laras. Panggil apa dia? Saya tak ingat nama Inggeris tu. Tak apa dah. Perintah boleh laras. Modulik ke? Perintah boleh laras. Perintah boleh laras ni macam volume tu. Kita boleh tinggikan. Kita boleh rendahkan. Okay. So, kita ada LDR. LDR ni perintah peka cahaya. Okay, ni perintah peka cahaya. Ini adalah contoh-contoh peranti input. Which is barang-barang ni kita boleh letak untuk bagi maklumat kepada kita punya microcontroller. Okay, microcontroller. Ni sebenarnya, ni adalah cara saya nak tunjuk macam mana sistem ni digabungkan. Okay, so penderia akan terima maklumat tersebut. Dia akan bagi kepada micropengawal. Maka pengawal akan proses maklumat daripada peranti-peranti masukan ni, peranti-peranti input ni. So, dia akan hantar kepada peranti kawalan. Peranti keluaran ataupun output. Peranti output. So, kenapa ada peranti output ni? Peranti output ni adalah sama ada kita nak jadikan dia berfungsi ataupun tidak. Okay. Nak berfungsi ataupun tak. Okay. Biasanya orang akan pilih berfungsi lah. Ada je tak berfungsi. Contoh, bila satu komponen, satu sistem ni, dia ada gabungkan dua pilihan. Okey, kalau tak berjalan, apa akan berlaku? Kalau dia bergerak ke ataupun berfungsi, apa akan berlaku? So, pilihan tu biasa ada dua lah. Macam ni, berfungsi ataupun tidak. Okey, so kat sinilah persoalannya kita nak hasilkan output ni bentuk macam mana. Okey, kita boleh convert dia daripada microcontroller, kita boleh gerakkan motor. Bila sebut motor, yang ni sistem elektrik. Motor direct current ataupun motor AC. Yang ni sistem elektrik. Bila ada motor ni, kita boleh buat pergerakan. Bila kata pergerakan, dia akan melibatkan mechanical. Dia akan melibatkan mechanical. Faham tak? Yang ni elektrik. Yang ni elektrik. Okay, so bila ada je motor, maka kita boleh buat pergerakan. Bila ada pergerakan, kita panggil dia mechanical. So that's why semua ni adalah
sistem mekatronik. Okay, so ini kaedah kita melukis gambar rajah blok. Okay, boleh faham? Kalau faham, cakap faham. Okay, untuk hari ni kita akan nak bincang kenaan kereta kawalan jauh ataupun kereta kontrol lah, kita sebut remote control car, RC. Okay, ni contoh ini adalah kereta kontrol yang dikawal oleh sebuah alat kawalan jauh. Yang ni alat kawalan jauh. Bagi phone, canggih lah, ada phone. Boleh kawalan jauh kan, pakai phone. Okey, macam mana nak buat kereta ni bergerak menggunakan phone? Cuba beritahu saya. Idea awak lah. Tak tahu macam mana nak buat. Kita tak tahu nak hands on macam mana. Tapi ada tak pengetahuan awak macam mana saya nak gerakkan phone? Nak gerakkan phone. Nak gerakkan kereta menggunakan telefon. Menggunakan signal apa? Ada yang nak jawab? Berapa orang lah ni? Ada kat dalam ni. 8 orang. Bluetooth, betul. Selain daripada Bluetooth, apa lagi yang kita boleh buat? Apa lagi bentuk signal yang boleh kita bagi? Yang biasa main game ni tahu ni patutnya macam mana ni. Selain daripada Bluetooth, apa lagi bentuk isyarat yang kita boleh hubungkan di antara telefon kita dengan kita punya kereta kontrol. Selain daripada Bluetooth, kawan kata Bluetooth. Betul. Ni tulis kat sini lah. Oh, jawapan bocor. Soalan bocor. Jawapan pun dah bocor. Contoh yang depan ni. Okay, ada setengah. Kalau kita tak pakai Bluetooth pun kita ada lain. Nama dia menggunakan Wi-Fi. Kita boleh pakai Wi-Fi untuk kawal. Tapi semua ni dia adalah cara operasi yang berlainan lah. Kalau benda Bluetooth, dia kena ada modul untuk Bluetooth. Kalau pakai Wi-Fi, kena ada modul untuk Wi-Fi. Dua-dua ni kita ada. Biasa kalau phone dah ada dah Wi-Fi, ada Bluetooth, tak ada masalah. Kereta je lah. Kalau kereta ni, biasa kalau kita beli kat kedai, dia tak pakai Bluetooth ni. Dia pakai signal apa? Saya nak tanya. Yang awak beli kat kedai lah, RM15 paling murah tu. Yang tu pakai signal apa? Yang biasa ada apa nama, wayar lah, wayar tinggi tu. Kereta tu ada wayar. Mesti ada wayar. Mana kereta saya? Tak ada kereta. Tunjuk contoh. Apa dia? Tak ada kereta lah. Dulu ada kereta. Okey, tak ada kereta. Dulu tak ada kereta. Entah mana lah anak saya main ni kereta ni. Okey, tak apa. Teruskan. Kalau kita beli kat kedai tu RM15 ke RM40 ke, biasanya yang tu isyaratnya adalah isyarat radio. Dia dah setting lah. Dia dah setting frekuensi tertentu yang mana akan menghubungkan remote control dengan kereta control. Sebab itu ada setengah remote control dia boleh kawal beberapa banyak kereta. Katakanlah bukan boleh kawal serentak dia tak boleh kawal serentak. Kalaulah kereta satu tutup, dia akan convert, dia akan cari signal lagi, siapa lagi yang kereta yang ada signal yang sama. Sebab bukan apa, logik dia macam ni. Dulu sebab dalam tajuk bab pertama ni, ikutkan awak kena bawa kereta kontrol. Kita bawa, pelajar-pelajar boleh bawa kereta kontrol. Untuk kita bedah kereta kontrol tu, kita buka, kita nak kenal sistem dia macam mana. Jadi bila dah bawa kereta kontrol masing-masing, faham lah. Ada setengah kereta kontrol ni, kalau satu jenis, dia mungkin buat berlainan signal. Okay. Kalau dah berlainan jenis, okay, ada satu jenis lah. Katakanlah jenis A, kawan awak ada 5 orang beli. Sudah tentu 5-5 tu akan ada signal yang berbeza. Tetapi
Bila ada beli kereta yang jenis lain pula, katakanlah kereta jenis B, mungkin kawan awak tu ada seorang je ada jenis B tu. Jadi, kalaulah kereta jenis B tu menggunakan signal yang sama, seperti mana remote control yang ada pada kereta A, maka remote control kereta A boleh gerakkan kereta B. Faham tak maksud saya? Dia boleh gerakkan kerana mempunyai signal yang sama, mempunyai isyarat yang sama. Dia menggunakan gelombang radio. Gelombang radio. Jadi dia ada frekuensi yang sama. Sebab tu dia boleh gerakkan. Jangan pelik lah tiba-tiba esok, kenapa kereta ni bergerak sendiri? Kerana ada frekuensi yang sama. Yang tu pengeluar lah yang saya tak nak guna macam mana kan. Okey. Baik. So kita teruskan. So kereta kawalan jauh. Kereta kawalan jauh. Daripada phone ni akan transmit isyarat menggunakan Bluetooth hantar kepada Bluetooth modul yang ada pada kita punya kereta control. Dan dalam ni microcontroller akan terima arahan dan dia akan hantar kepada motor supaya motor tu menggerakkan roda seperti mana yang kita kodkan, kita atur carakan, kita bagi arahan. So macam mana sistem ini? Gambar rajah kereta kawalan jauh, gambar rajah blok ni merujuk kepada gambar rajah blok yang saya baru sebut tadi. So bermula input dia adalah panel kawalan tanpa wayar. Yang ni kalau kita nak bincang, ini bab lain lah ni. Tapi kita tak bincang dalam ni tentang remote control. Cukup kita ada Bluetooth modul So panel kawalan, dia akan bagi isyarat kepada mikro pengawal. So panel kawalan dia akan buat apa? Dia bagi arahan nak gerak ke kiri ke kanan ke depan ke belakang ke. So dia akan bagi arahan 4 macam ni. Ataupun nak brake ke, tambah satu lagi brake. Kemudian microcontroller akan proses. Kalau dia tekan kanan, so ini kanan yang mana bergerak? Apa sepatut gerak? Secara logik lah. Saya nak tanya awak, kalau awak tekan phone ni, tekan perkataan kanan. Ni. Ada bergerak ke kanan ni. Agak-agak apa yang akan berlaku kepada output kita? Kita nak bincang mekanikal je. Macam mana? Saya tekan ni button ni. Saya tekan button belah kanan. Button belah kanan. Saya tekan. Arahan akan dihantar kepada mikro pengawal. Kita tak tahu nak bagi arahan macam mana sebab kita tak belajar kan. So nak tahu kena belajar coding, kena belajar pengatur caraan. Tapi saya nak beritahu pada awak, tanya juga pada awak, agak-agak arahan macam mana yang kita nak hantar supaya output tu boleh buat macam yang kita sebut. Maksudnya kita nak kereta ni bergerak ke sebelah kanan. Macam mana nak gerakkan ke sebelah kanan? Nak jadi kereta tu gerak ke sebelah kanan. Macam mana? Lukis kereta katakanlah ni kereta kita. Ni tayar depan. Yang ni tayar belakang. Nak dia bergerak ke belah kanan. Sebelum kereta ni bergerak sebelah kanan, apa berlaku? Cepat, saya perlukan jawapan. Sebab nak tahu awak faham tak? Kena fikir. Alisha, selamat datang. Ada jawapan tak Alice? Saya nak gerakkan kereta saya ni bergerak ke sebelah kanan. Kereta ni nak gerak sebelah kanan. Macam mana? Apa yang saya nak kena gerakkan? Saya kena gerakkan tayar.
Itu jawapan lah. Sebelum nak bergerakkan ke kanan, saya kena gerakkan tayar ni. So tayar ni di connecting each other kan. Betul tak biasanya? Yang belakang ni biasanya dia adalah driver. Dia adalah pemacu motor. Kita akan letakkan motor kat sini. So ni connecting. Okay, ni pacuan dua roda. Pacuan dua roda. Bermaksud tayar belakang ni akan sentiasa berpusing. Kalau tak pernah tengok kereta kontrol, kena cari lepas ni kereta kontrol. Tayar belakang ni sentiasa akan berpusing sebab yang ni digabung ataupun dicantum kepada pemacu motor, dicantum kepada dia punya driver, iaitu motor. Dicantum pada motor, maka dia akan sentiasa berpusing. So, untuk mengarahkan sama ada kereta ni nak kena bergerak ke kiri ataupun ke kanan adalah kita punya pacuan kat depan. Pacuan kiri dan kanan. Okay, yang ni kita kena gerakkan dia. Kalau nak bergerak ke belah kanan, kita kena sengitkan tayar ni. Ni. Sama juga, tayar ni pun kita kena sengit ke sebelah kanan. Barulah dia bergerak ke sebelah kanan. Itu logik je lah. So, agak-agak macam mana saya nak pindahkan, nak bagi sengit ni. Ni teknikal lah, teknikal. Ini teknikal. Okay. Ni kena bedah. Sebab tu kena bedah kereta kontrol. Baru kita nampak macam mana yang berlaku. So, itulah bentuk-bentuk arahan yang kita bagi kepada mikro pengawal. Cuma arahan tu dalam bentuk macam mana, kena belajar sistem. Kena belajar dia punya sistem pengatur caraan. Coding dia macam mana. Tapi kat belakang, kat hujung ni kita kena tahulah. Okey. Mungkinlah ni kompleks sangat. Okey, kompleks sangat. Pernah tengok tak? Kipas duduk ke kipas berdiri ke? Pernah tengok tak? Lah kipas macam ni lah. Ni. Ulat ni. Itu kan. Kipas. Dia duduk macam ni tu. Lepas ada butang. Tekan butang dia boleh bergerak kiri. Boleh berpusing. Kipas berpusing. Dan masa sama juga dia boleh bergerak ke kiri ke kanan. Pernah tengok tak? Mesti dah pernah kan? Okey. Jadi, kita kena sentiasa berfikir macam mana kita nak gerakkan kipas. Kipas ni kita dah belajar dah dalam elektrik. Ada bateri. Pasang bateri. Cantum ke switch. Okay, cantum ke switch. Lepas tu cantum ke motor. Ni motor. Motor ni pula pasang kipas. Benda payah. Ada benda ni. Cukup connecting each other sampai hujung sekali. Kena pasang ke bateri ni balik. Dia automatic kipas ni akan bergerak. Itu standard. Biasa kalau kita nak kipas tu bergerak je. Tapi kalau kita nak bagi kawalan ni macam mana? Kita nak slowkan dia. Kita nak kuatkan dia. Itu fungsi je. Kita kena tambah perintah untuk bagi kuat ataupun untuk nak bagi slow. Tambahlah sama ada kat switch ke kat sini ke, kita ada bagi lagi untuk button perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga. Itu cara nak ubah. Macam mana pula nak gerakkan kipas ni ke kiri dan ke kanan. Tadi dia berpusing tapi nak gerak ke kiri ke kanan. Supaya orang belah kanan boleh rasa, orang belah kiri boleh rasa, bukan tengah-tengah. Okay. Kena pakai juga lagi motor. Kena tambah lagi motor lain. Which is motor tersebut mestilah menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Itulah juga macam mana kita nak pasang sistem mekatronik ni. Kena berfikir dulu. Dapat bayangan dulu. Okay. Kalau nak buat pergerakan macam ni, siapa yang mula menggerakkan dia? So kita kena mula berfikir daripada punca kuasa dia. Okay. Bermula daripada macam kalau kita nak buat kereta bergerak ke depan, satu motor yang menggerakkan ke depan dan ke belakang. Kalau nak menggerakkan ke kiri ke kanan, mungkin boleh pakai motor lain. Kalau tak nak pakai motor, boleh je ada. Kalau tak nak pakai motor pun kita boleh menggunakan yang lain. Tapi biasanya kalau ada dua lah, biasa ada dua. Kalau kereta kontrol ni, kebanyakan ada dua. Depan satu untuk kawalan kiri dan kanan, belakang satu untuk kawalan depan dan belakang.
Okay, so ada dua punya sistem. Boleh faham tak ni? Kalau faham, cakap faham. Saya tak dengar suara lagi ni. Respon kan senyap-senyap je. Boleh faham? Ada jawapan tadi. Alice bagi jawapan yang galakkan saya. Thank you, Alice. Okay, betul. Okay, so tadi jawapan kepada yang saya kata tadi, gerak kiri dan kanan tadi, nak guna apa? Okay, biasanya kat sini orang akan tambah satu lagi motor. Okay, motor tu boleh gerak ke kiri dan ke kanan. Okay, kat belakang ni motor gerak ke depan dan ke belakang sahaja. Okay. Right, next kita nak tengok pula. Ini pintu gelonsok automatik. Okay, pintu gelonsok automatik yang ni kita pergi kat mall lah. Dan biasanya pintu gelonsok automatik ni dia adalah satu bentuk pintu yang menggunakan sensor. Tadi lain ni panel kawalan dia adalah berdasarkan sensor. Okay, kawalan dia adalah daripada sensor. Input dia sensor. Yang atas tadi input kita adalah ni remote control ni. Dia panggil apa ni? Panel kawalan. Okay, panel kawalan. Phone ni. Berbeza dengan automatic sliding door, which is pemula dia, okay, input dia datang daripada kita punya sensor ni. Nombor sensor nampak ni. Ni sensor kita. Yang ni adalah sensor apa kak? Kita pakai sensor apa kat sini? Sensor pergerakan. Okay, kita nak pakai sensor pergerakan. Nak pakai cahaya. Jenuh, siang ni terbuka lah. Nak pakai sensor apa? Bunyi. Kucing buat bising sikit terbuka. Tak boleh. Sensor pergerakan. Okay, sensor pergerakan. Sensor pergerakan, orang apa tu, tapi tak kisahlah kan kucing ke apa ke, tetap terbuka ke. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi semua sensor ni kita boleh apa nama, ubah dia punya jenis input dia. Okay. So ni kita guna sensor pergerakan. Jom kita tengok macam mana gambar rajah blok dia. Okay, ni gambar rajah blok dia. Okay, penuh banyak. Okay, input dia akan menggunakan penderia pergerakan. Okay, maksudnya pergerakan tu sama ada objek ke ataupun pergerakan tu datang daripada manusia. Boleh tak kita nak bezakan pergerakan yang ni, yang saya sebut ni, dengan kucing? Kenapa kucing lalu dia tak buka? Pergi mall, kucing lalu dia tak buka. Anjing lalu tak buka. Apa yang pergerakan baca? Okay. Tapi perasaan ni baru buka lah. Okay. Benda pergerakan ni dia akan detect move. Dia akan detect gerak. Apa-apa je yang bergerak dekat pintu dia akan buka. Automatically buka. Okay. Sebab itu untuk saring pintu ni, siapa yang boleh masuk, dia ada guard jaga. Okay. Ada guard yang jaga. Kucing ke anjing ke, tu luar kawalan. Betul. Okay. Selagi benda tu boleh bergerak, ada ke objek bergerak? Ada jawapannya. Kok tiba-tiba bola ke bergerak ataupun troli bergerak, automatik pintu akan terbuka. Okay, so sensor ni akan terima maklumat daripada pergerakan ini, dia akan hantar kepada mikropengawan. Untuk pengetahuan awak, sensor ni dia tak buat apa-apa. Sensor ni tak boleh buat apa-apa. Dia bukan menggerakkan output. Dia tak menggerakkan output. Yang menggerakkan output adalah mikropengawal sahaja. Tanpa mikropengawal, awak ada sensor, you cannot do nothing. Awak tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Pendiri pergerakan ni, dia ambil data je. Dia beritahu, okey, ada orang datang. Kerja dia macam ada orang, okey, orang datang.
Tak ada orang pun. Ada orang datang. Tak ada orang pun. Ni je kerja dia. Okay. So, siapa yang tolong dengar tu? Mikro pengawal tolong dengar, dia akan beritahu. Okay. Ada orang datang. Okay. Siapa buat kerja? Okay, motor buat kerja. Bila motor buat kerja, yang ni ikut. Yang ni ikut. Okay. Yang ni akan ikut. So, motor akan bergerak berdasarkan arahan yang kita bagi daripada mikro pengawal. Okay, bila motor bergerak, yang ni akan turut sama bergerak, takaran tali sawat. Biasanya dia akan cantum sekali dengan takaran tali sawat. Ingat tak minggu lepas ada tunjukkan kita ada satu litar sliding door kat sini. Okay. Dia akan pasang kepada motor. Okay, motor dan juga kita ada driver. Biasa kat sini. Ada motor, ada driver. Okay, dia akan gerakkan ni. So, pintu akan bergerak berdasarkan tali sawat yang bergerak lah. Okay, macam ni pintu katakanlah. Okay, ini boleh ke dalam. Okay, right. So, itu je lah. Itu je. Bentuk sistem tu, itu saja. Tapi kita tahu gambar Raja blok dia lah. Okay, mesin automatik pula. Mesin basuh automatik. So, ni panel kawalan macam ni. Ni panel kawalan Mod pilihan. Yang button-button pada mesin basuh tu lah. Ni, button. Button apa mesin basuh ni? Alah. Ni. Wash. Rinse. Spin. Biasa 3 tu lah. Betul tak? Basuh. Bilas. Kering. Kering ke spin ni. Yelah buang air kan spin. So 3 ni. Bukan tu je. Ada lagi pilihan lain lepas tu. Ada pilihan pula kawalan level air pula. Nak penuh ke. Nak 3 suku ke. Nak separuh ke. Nak sikit ke. Kita boleh kawal tu pula. So ini adalah mod pilihan. Dan ada setengahnya boleh bergerak secara automatik. Bermaksud kita kena guna penderia. Okay, guna penderia. Bermaksud bila kita tekan je, dah tahu dalam tu ada ni kan. So kita letak penderia dalam tu. Penderia ni akan detect. Okay, berapakah berat dalam kita punya tone drum. Tone drum mesin basuh ni. Baju-baju dalam ni, berapa berat dia. Katakanlah kalau berat dia tu 3 kilo. Okey, akan aktif level air banyak mana. Katakanlah level 2 akan aktif. Air ni berapa liter? Katakanlah 14 liter. 14 liter. 14 liter dia pakai untuk basuhkan 3 kilo baju. Tapi pendiri akan baca maklumat daripada ni. Pendiri akan baca maklumat. So, kita ada pilihan sama ada bergerak secara automatik iaitu menggunakan penderia. Ni auto penderia ni. Ada setengahnya kita tekan sendiri. Okay, kemudian. Tapi still akan automatik lah. Okay, kemudian mod pilihan ni akan hantar juga arahan, akan hantar data kepada mikro pengawal. Penderia pun akan hantar mikro pengawal. So, mikro pengawal ni akan proses. Cara proses tu kita kena beritahu. Kita kena belajar coding. So, dia akan bagi arahan kepada pemacu motor. Pemacu motor ni yang bergerakkan motor lah. Okay. Sama ada nak bergerak tu terbalik ke kiri ke kanan ke, laju ke. So, sama juga dengan motor direct current. Motor alternating current. Motor AU. AU ni arus ulang alik. Sebab dia pakai dia pakai plug. Kena kuasa yang banyak. Okay. Dia pakai plug 3 pin ni. Ni kuasa dia banyak. Kuasa besar. Okay. So, daripada semua ni, dia akan menggerakkan kita punya tone drum. So, ini adalah gambar rajah blok bagi mesin basuh automatik. Okay. Kemudian, kita dah pun habis untuk lakaran mekatronik. Lakaran mekatronik pula. Kita dah habis gambar rajah blok. So,
Kalau minggu lepas saya bagi kerja kepada awak, tugasannya adalah awak kena lukis gambar rajah blok bukan gambar rajah blok. Minggu lepas saya bagi tuliskan elemen-elemen mekatronik dalam kipas siling automatik. So untuk minggu ni saya nak awak buat ni. Lukis gambar rajah blok bagi sistem kawalan palang automatik. Tahu tak ni palang automatik ni apa? Nah, tahu tak apa? Dengar suara sikit. Tahu tak? Sistem kawalan palang automatik. Alah, yang ni dekat biasa dekat parking kereta tu lah. Dekat parking kereta, kita apa nama? Sampai tempat parking, ada palang tu kan. Okay, ada palang. Kemudian kena letakkan apa nama? Touch and go punya kad tu kan. Scan, barulah apa nama? Palang tu bergerak ke atas. Okay. Kemudian nak keluar pun sama, kena scan sekali lagi. Ada setengah tu tak pakai scan touch and go, dia keluar tiket. Okay, ambil tiket, okay dah keluar. Nanti kena bayar scan tiket tu, ni boleh apa nama? Boleh keluar balik. Okay, saya nak awak buat gambar rajah blok bagi sistem tu. Ini aktiviti awak untuk minggu ni dan hantar dalam Telegram lah. Macam biasa, jangan tak hantar. Ni kena faham betul-betul. Kalau awak duduk depan saya tak suruh buat yang ni. Kita bincang sama-sama. Sebab saya fokus kepada kita punya projek character control. Tapi sedangkan kita tentang PDPR. Kita tak buatlah projek character control ni. Memakan masa. Okay? Faham? Itu saja untuk minggu ni. So, setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Tak ada Faham tak ni? Faham ni yang saya cerita ni? Ni gambar rajah blok boleh refer kepada gambar rajah blok yang saya terangkan tadi lah, ketiga ni. Yang mana hampir sama tu awak boleh buat. Tapi kena faham betul-betul operasi sistem tu supaya awak tak ada masalah bila buat gambar rajah blok. Okey, saya bagi hint untuk mudahkan awak. Okey, sistem palang automatik. Katakan ni palang automatik Ni kemudian dia ada apa nama? Palang. Okey, maksud kalau kita ada tekan button kat sini, dia boleh gerak naik ke atas. Tak kisahlah tekan button ke, masuk kad ke, apa semua. Palang ni boleh gerak naik atas. Kan? Palang ni boleh gerak naik atas. Jadi, saya nak tanya pada awak. Yang menggerakkan palang ni naik ke atas tak guna apa? Macam mana nak gerakkan palang ni ke atas? Nak guna apa? Faham tak? Maksud saya, lepas saya cerita tiga-tiga benda tadi, kita ada character control, kita ada automatic sliding door, kita ada automatic washing machine. Benda apa yang memulakan pergerakan? Ni soalan bocor ni, depan mata je jawapan dia. Ni. Benda apa yang memulakan pergerakan? Pemacu motor. Okey, pemacu motor. Pemacu motor, kenapa ada pemacu motor? So, pemacu motor ni adalah perkara yang menggerakkan motor tersebut. Okay, elektrik yang menggerakkan motor tersebut. So, dia akan bekerja sama-sama dengan motor kita. So, motor akan gerakkan. Ni motor, kamu motor. Awak faham tak motor ni apa?
Ni motor elektrik. Sedikit bulat lah. Macam ni kan. Aduh. Ni cantum lah pada wayar dia. Cantum pada wayar. Kita akan pasang lah gear kat sini. Gear. So, dia akan berpusing. So, kalau sangkut pada besi macam ni. Ngau kan. Agak-agak dia boleh tak bergerak ke atas ke bawah ke. Boleh, jawapannya boleh. Okay. So, itu hint pertama saya bagi pada awak. So, itu saja daripada saya. Saya harap membantulah pengetahuan awak untuk hari ini. So, kerja yang mudah. Lukis gambar rajah blok bagi sistem kawalan palang automatik. Itu saja dan hantar kepada saya dalam Telegram. 3 kelas lah. Firdaus, Naim dengan Mak Wah. Ustaz Sanu pun boleh tengok tentu sekali nanti. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tak faham, tolong tanya. Tak tahu nak buat macam mana, tolong tanya dalam grup. Jangan senyap je. Kalau tak, saya tak boleh nak bantu pun. Kalau awak senyap. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Okey, saya harap kita semua terus sihat dan moga-moga insya-Allah kita sama-sama doakan supaya sekolah buka lebih cepat lah. Kerana ada subjek ni senang belajar kat rumah, ada subjek susah belajar kat rumah. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti dulu sampai sini. Saya akan letakkan lagi mungkin latihan dalam grup kejap lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi kehadiran yang saya akan letakkan sebentar lagi. Okey. Assalamualaikum.